Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu lagi untuk kita teruskan kuliah kita ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kepada pembacaan kitab fiqh di sini, iaitu kitab Safinatun Najah. Dan malam ni kita telah masuk kepada syarat-syarat tayamum. Jadi kita telah bincang sebahagian daripada syarat tayamum dan malam ni kita sambung lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Syurutut tayammumi asyaratun. Syarat bagi sah tayamum itu ada 10 semuanya. Ada 10 semuanya. Yang pertama, an yakuna biturabin. Syarat yang pertama, tayamum itu mestilah dilakukan dengan tanah. Tak memadai ataupun tidak sah tayamum guna selain daripada tanah. Pasir ke, batu ke, batu kawi ke, semua tak sah. Jadi apa yang dilakukan oleh sebahagian orang, dia tayamum ke atas kapal terbang tu, dia tepuk-tepuk belakang kushing tu. Itu bukan debu tanah. Sebab tanah mana boleh masuk dalam kapal terbang, dia nak kena tanah. Dia macam tu dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i tidak sah. Apatah lagi yang jenis tepuk dinding kapal terbang tu, plastik tu, pam tepuk. Tepuk untuk tayamum muka. Itu lagilah tidak sah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Lalu orang yang macam ni nak buat macam mana? Kalau kita mazhab Syafi'i lah, tak ada cerita dalam mazhab lain. Kan? Mazhab lain ada yang kata sah. Jadi setiap orang tu kan dia ada pegangan mazhab dia. Jadi kita kalau berhadapan situasi macam tu, air pun tak ada, tanah pun tak ada. Dia dua je, alat penyuci untuk mengangkat hadas. Bukan mengangkat hadas, makna tanah tu dia tak angkat hadas, tapi maknanya boleh membolehkan sembahyang. Sama ada air ataupun debu tanah. Jadi apabila kita tak ada air dan tanah, kita tu dipanggil faqidut tuhuraini. Istilah fiqh dipanggil faqidut tuhuraini. Kita tak ada dua benda yang boleh menyucikan. Ini boleh membantu kita untuk menyuci. Air tak ada untuk angkat hadas dan debu tanah pun tidak ada untuk mengharukan sembahyang. Ganti daripada mandi wajib dan juga wuduk tadi. Maka orang yang faqidut tuhuraini, macam duduk atas kapal terbang ke, duduk kat mana ke, maka dia sembahyang tanpa dia ambil wuduk dan tanpa tayamum. Dia panggil solat menghormati waktu dalam istilah fiqh mazhab Syafi'i. Tetapi apabila dia dah jumpa air, maka dia kena ambil air wuduk dan sembahyang semula, sembahyang tadi. Namanya sembahyang i'adah, sembahyang ulang. Sembahyang tu dipanggil i'adah, ulang balik. Jadi kena ingatlah tu. Kita orang mazhab Syafi'i naik kapal terbang, nak ambil wuduk dalam bilik air kapal terbang, pramugari tak bagi. Cik nak jatuh ke kapal terbang kata dia? Cik nak jatuh. Macam MH apa tak ingat dah. Nak hilang kan, jatuh kat lautan Hindi kan, nak pergi ke Mekah kan, lalu lautan Hindi. Nak jatuh ke? Air basah ke ni? Kata boleh shock. Kita pun punya jatuh takut terus, tak berani ya. Tak apa kata dia, misi pula lah. Pramugari, tak apa, tak payah ambil wuduk lah. Dia pun tak ambil wuduk. Dan dalam masa yang sama, dia juga tak boleh nak tayamum sebab debu tanah tak ada. Jadi dia pun tak tepuk lah pasal tak sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang yang macam ni, dia sembahyang ala halihi, dia sembahyang mengikut kemampuan dia. Tapi bila dia dah sampai nanti, dah turun nanti, dia kena ulang balik sembahyang tadi. I'adah nama dia. Sembahyang ni dari sudut waktu dia panggil, pertama dia panggil
tunai. Tunai itu kalau kita buat dalam waktu. Qada, kita buat luar waktu. Kalau kita dah buat dalam waktu, kita kena buat sekali lagi, itu nama dia i'adah. Ulang nama dia. Boleh kan tuan-tuan semua? Itu mazhab kita lah. Ada yang mazhab lain, dia boleh tepuk dinding apa semua, itu lain. Okey. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa an yakuna turabu tahiran. Bahawa keadaan tanah tu tadi tahiran, suci. Maka tidak sah bertayamum dengan tanah yang tidak suci. Misal kata tanah yang bercampur dengan najis. Contoh tanah bercampur dengan najis, tanah kubur, tanah di perkuburan yang telah digali balik. Di Malaysia kita tak jumpa tanah kubur macam tu. Tapi kalau macam di negara Arab, contoh kubur Baqi'. Kubur Baqi' tanah dia tu tanah mutanajis kat luar tu. Sebab kubur Baqi' ni dia gali semula. Dia recycle. Kubur tu dah tanam satu mayat, dah lama dia gali balik tempat sama, tanam mayat yang lain pula. Itu kubur-kubur di negara Arab. Banyak yang macam tu. Kita di Malaysia tak ada recycle kubur. Kubur tu dah buat batu nisan, buat kepuk, 1 tahun pun duduk situ lah, orang tak gali balik kubur tu. Tapi kalau ada takdir kubur tu digali balik, tanah yang daripada dalam kubur dia naik ke atas, tanah tu dia panggil tanah mutanajis, bukan tanah yang suci. Pasal apa mutanajis? Mayat tu bila dia hancur, dia keluar air danur, air bisa dan sebagainya, air itu najis. Kepuk mayat kita ni, dia keluar bisa air-air dan sebagainya, nanah dan sebagainya, tak tahulah kan. Ulat dan sebagainya, itu adalah najis. Jadi bila dia bercampur dengan tanah tadi jadi tanah mutanajis. Kita pun ambil tanah kubur tadi yang telah digali balik, kita pun buat tayamum. Tayamum kita tidak sah. Itu contoh. Ataupun tanah tu bercampur dengan tai kucing atau sebagainya, itu lagilah. Tak ada harapan lah nak tayamum. Kan? Tengok tai kucing. Memang tak tayamum awal lah. Ni cerita hak kita rasa macam suci, tapi sebenarnya dia tak suci. Kita nampak terang-terang campur dengan tai lembu tu, memang kita tak ambil awal lagi. Itu contoh yang kita nampak masa cuci, tapi dia sebenarnya tak suci, kubur. Tanah kubur tadi yang digali balik. Tapi situasi di Malaysia ni jarang. Sebab kita tanah luas. Kubur sini penuh, buat kubur baru. Kan? Banyak tanah boleh buat tanah kubur, tak ada masalah. Penuh pun buat kubur baru, kubur sana, kubur sini. Tapi di negara-negara yang susah, dia nak buat kubur baru ni susah. Jadi dia gali balik, recycle. Kalau tidak Baqi' itu tuan-tuan semua dah lama penuh kalau tak recycle. Berapa puluh sekali tuan-tuan pergi ke Madinah kan? Lepas pada semayang fardu, semayang mayat. Lepas fardu, semayang mayat. Lepas fardu, semayang mayat. Tuan-tuan duduk 12 hari. Tuan-tuan duduk berapa Madinah biasa? 5 hari kan? 5 hari tiap-tiap waktu ada semayang mayat. Dah berapa banyak masuk tu? Daripada zaman Nabi lagi. Kalau tidak dah penuh lama. Syarat yang kedua. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Tanah tadi bukannya tanah musta'mal, tanah yang telah digunakan. Jadi kalau debu tanah kita dah guna tadi, dia jatuh, kita nak guna balik tak boleh. Kenapa? Kerana dia dipanggil tanah ataupun debu tanah tadi yang dah musta'mal. Tak boleh guna balik untuk tayamum. Okey, tu ingat. Tuan-tuan kena belajar betul-betul tayamum ni. Tayamum ni jangan duk ingat nanti tak ada air je. Kan? Tak ada air ni payahlah berlaku kat Malaysia. Bila masa tuan-tuan tayamum? Kita hari ni kan banyak masuk hospital. Masuk hospital tu galiknya kena tayamum. Pasal apa tuan-tuan semua? Bila tuan-tuan masuk je hospital, terus doktor pasang drip ni. Lepas pasang drip, dia letak seltik atas tu. Tuan-tuan ambil wuduk kena tak bawah tu? Kena tayamum dah tu. Jadi setengah-setengah orang dia kata tak payah belajar lah tayamum kita di Malaysia ni, air banyak. Betul dia? Bukan masalah air saja. Hari ni kena belajar betul-betul tayamum. Sebab apa? Sebab ghalib kita ni banyak orang masuk hospital lah. Tak lama sekejap. Tak sekejap, lama. Tak?
batu karang masuk hospital, demam masuk hospital, COVID masuk hospital, macam-macam. Waliyadzubillah. Jadi bila ada saja anggota wuduk tadi tak kena air, kena tayamum dah lah. Itu tak campur lagi mandi wajib. Tengok-tengok dengan tidur di hospital tu, mimpi pula. Dia boleh berlaku tuan-tuan semua, dia tak kisah. Mimpi ni. Mimpi pula keluar mani, kena mandi wajib. Sini tak kena air bawah ni. Kena tayamum. Ada tayamum tuan-tuan duduk hospital. Orang masuk hospital mesti kena cari debu tanah. Banyak masuk duit gitu ya. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah, tak tahulah kalau mazhab lain mungkin ada cara lain. Mazhab Syafi'i mesti. Bila tak kena saja sebahagian badan air, tayamum lah. Okey, dia tak boleh ni macam mana ni bawah tak kena. Baik, tu. Jadi jangan debu tanah tadi, debu tanah yang musta'mal. Syarat yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Debu tanah tadi tidak bercampur dengan debu gandum ataupun seumpamanya. Mana kena debu 100%. Sebab apa? Sebab kalau debu tanah tadi dia bercampur dengan gandum ke apa, bila dia sapu ni tuan-tuan semua, debu tadi tak rata. Bahagian yang gandum tu tak kena tanah. Faham tak? Nampak tak? Debu ni di tapak tangan kita, ada sebahagian debu, ada sebahagian gandum. Jadi bila kita sapu, sebahagian kena tanah, sebahagian kena debu. Maka tak rata debu ni di anggota kita. Jadi debu ni kena anggota. Jadi sebab itu menjadi pertikaian jugalah. Saya tak pastilah sekarang pengurusannya macam mana. Tapi menjadi pertikaian pengurusan jenazah COVID tu. Sebab dia tayamum tu bukan kena kulit. Tayamum atas plastik. Jadi kalau ikut dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Sebab apa? Sebab debu tanah tu kalau ada tepung pun tak rata dah sikit. Bahagian tangan ni, bahagian anggota tayamum, mana kalau ada tepung, sebahagian yang kena debu, sebahagian kena tepung. Mana tak rata dengan debu. Itu pun dah kira tak sah lah. Apatah lagi tak kena kulit langsung. Jadi di Thailand dibincangkan macam mana cara nak mandikan jenazah tadi, dibincang dengan Majlis Ulama Fatani. Di Malaysia saya tak pasti adakah masih digunakan prosedur lama. Mungkin dia guna prosedur lama atas pandangan ataupun ijtihad mereka lah. Alim ulama di Malaysia mungkin ambil pandangan mazhab lain, wallahu a'lam. Tetapi tuan-tuan semua kalau ikut mazhab Syafi'i itu tak dipanggil tayamum. Jadi di Thailand memang dibincangkan benda itu dan macam-macam timbul keluar apa benda cadangan-cadangan di Fatani. Antaranya tak ada masalah, duduk jauh je pengurusan, letak mayat tu, pasang je paip, air turun ke atas mayat tu. Kita duduk jauh, apa duduk bilik luar ni, tekan air je. Dia tak, bukan wajib belik golek-golek tu, yang penting mandi mayat ni rata air je. Jadi air turun semua atas mayat tu rata, selesai. Itu je. Betul bungkus. Ada yang kata macam-macam lah dibincang di sana. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube ada perbincangan Majlis Ulama Fatani dengan doktor-doktor di sana. Jadi perbincangan tu. Sebab apa? Sebab dia tak dipanggil tayamum dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi di Malaysia mungkin mufti kita dan sebagainya ambil pendapat mazhab lain lah. Wallahu a'lam. Yang syarat yang kelima, wa an yaqsidahu. Tayamum tadi, debu tanah tadi, kita qasad, kita niat nak pindahkan tanah tadi. Jadi kalau debu tadi dia datang ke muka kita tanpa niat kita. Contoh kita duduk sini, angin pun datang, lekat debu kat muka. Kita pun elok kita sapu gitu je. Itu tak jadi debu, tak jadi tayamum. Sebab apa? Sebab debu datang tu bukan qasad, bukan niat kita pindah. Kita kena niat memindahkan. Macam tu. Ataupun masa kita duduk kat angin tu kita niat nak pindahkan debu tu tadi. Kita tahan tanah macam ni, dia lekat kat tangan, kita pun pindah kat muka. Itu boleh. Sebab apa? Sebab memang kita niat. Tapi kalau angin datang bawa, tiba-tiba dia lekat. Lekat dah. Tayamum tu ada kata. Masa berpindah debu ke muka tu, dia tak ada niat. Bukan dia niat untuk pindahkan debu ke muka dia. Itu tak sah macam tu. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam,
wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Hendaklah sapu muka dan tangannya dengan 2 kali pukulan. Pukulan yang pertama untuk muka, pukulan kedua untuk tangan dua belah. Tak boleh sekali pukul untuk muka dan tangan dua-dua. Tak boleh. Mesti kena dua kali pukul. Darbataini mana 2 kali pukul. Jadi kalau kata sekali untuk muka dan sambung turun dengan tangan, tak jadi tayamum tadi. Mesti kena ada 2 kali pukulan. Syarat yang ketujuh. Syarat ketujuh ni kena ambil perhatian lah. Wa an yuzilan najasata awalan. Hendaklah dihilangkan najis terlebih dahulu. Maknanya kalau badan kita ada najis, maka tak sah tayamum. Boleh. Contohnya ada di badan kita ada najis. Ada tai ke, ada apa, ada darah ke apa. Tayamum tadi tidak sah. Jadi orang yang di badan dia sakit, di badan dia ada najis. Katalah dia duduk di hospital. Kemudian badan dia ada najis. Tak tahulah najis apa. Kemudian di sini dia ada pakai drip ni. Dia nak tayamum lah. Dia ambil wuduk dan tayamum. Dia kena 2. Dia tak boleh 1. Bukan pakai tayamum saja. InsyaAllah nanti kejap lagi saya ceritalah sebalik. Baik. Jadi, dia ada najis ni tuan-tuan semua. Maka tayamum dia tak sah. Bila tayamum tak sah, apa dia nak buat? Dia kena sembahyang faqidut tuhuraini tadi. Tak payah tayamum. Terus dia sembahyang je tuan-tuan semua macam tu. Kalau dia tak boleh. Tapi kalau dia boleh ada air, dia basuhlah dulu air. Dengan air. Kan dia basuh. Boleh. Jadi kena hilangkan najis dulu. Jadi situasi orang yang duduk di hospital, kalau dia pakai drip ni tuan-tuan semua, kena ambil perhatian cara nak buat ni macam mana. Jadi kalau kita nak semayang, bila masuk tuan-tuan semua, kita ambil air semayang. Tayamum dia tak boleh tayamum sebelum daripada masuk waktu. Jadi bila masuk waktu, kata nak semayang zuhur, masuk waktu zuhur, kita pun ambil air semayang. Jadi kita pun basuh muka dulu. Muka ni kan boleh basuh. Kena basuh. Kenapa kena ambil air semayang, Ustaz? Kan dah tayamum. Asalnya ambil air semayang. Tayamum itu ganti saja. Jadi bila dah boleh buat asal, kena buat yang asal. Itu kena faham kaedah fiqh. Kalau boleh buat yang asal, kena buat asal. Tak boleh kita pakai ganti. Itu kaedah dia. Jadi asal kita nak semayang, kena berwuduk. Jadi okey, wuduk, boleh wuduk. Pasal ada bahagian, muka boleh basuh, tangan boleh basuh, kepala boleh sapu, kaki pun boleh sapu. Cuma ada sikit je bahagian tangan yang tak boleh kena air. Jadi kena buat. Ramai orang dia silap faham. Dia kata, pakai drip, tayamum terus lah kata dia. Mana boleh macam tu. Tayamum tu pengganti saja. Dia asalnya ambil wuduk. Dia boleh ambil wuduk. Basuh dulu muka. Lepas basuh muka, basuh tangan. Lepas basuh tangan kiri ni. Hak boleh basuh ni. Hujung semua ni basuh dulu dengan air, kena air. Lepas tu hak ada drip ni, hak tutup dengan seltik apa semua ni. Ini tak kena air ni. Ni macam mana nak buat tak kena air ni? Sedangkan kita dalam wuduk wajib kena rata air. Ada sisi ikan sikit pun tak boleh. Ini tak kena air. Wuduk kita tak sah. Nak cabut buka tak boleh. Kalau sisi ikan kita boleh buang dan sapu. Sekarang ni nak cabut buka tak boleh. Sebab apa? Sebab darurat. Terpaksa ni nak berubat. Lalu nak buat macam mana? Inilah nak kena ganti air tak sampai bawah ni, kena cover. Kitab lama dia panggil ganti. Bahasa sekarang kita panggil mudah cover. Nak kena cover dengan tayamum. Jadi tayamumnya tepuk di sini, kan? Sapu di muka, tepuk. Yang kedua, sapu tangan dan sapu anggota yang tangan juga. Lap dululah yang basah-basah itu. Jadi bila kita dah tayamum muka dengan tangan tadi,
Yang air tak sampai kat bawah ini, dia dah jadi gantilah. Maknanya seolah-olah kita dah basuh bawah ni, seolah-olah. Mana sempurna lah basuh tangan. Baru boleh kita pindah ke anggota yang seterusnya. Yang ketiga, sapu kepala. Dan yang keempat, basuh kaki. Kan syariat tu macam tu. Tak sampai di bawah ni, tapi tayamum. Muka. Apa kaitan muka, Ustaz? Sini je tak sampai. Tak tahulah agama macam gitu. Macam tentang kentut lah batal wuduk. Apa kaitan kentut dengan batal wuduk? Tak. Kentut di bahagian tubuh. Tapi basuh muka, basuh tangan, batal wuduk. Tak ada basuh pun bahagian tubuh. Itu syariat. Agama tu memang macam tu. Kalau kita fikir dengan logik, apa pasal air tak sampai di sini, kena sapu muka pula? Tak, memang begitu hukum dia. Kalau kata ada dua tempat, kita pakai pembalut di dua tempat, di tangan dan kaki. Makna kena ada dua tayamum. Mula-mula basuh muka dulu. Basuh tangan, hak boleh ni. Basuh tangan, hak boleh. Hak tak boleh ni, balut ni sapu air ke atas. Kemudian tak sampai bawah ni, apa nak buat? Alat. Ganti. Untuk cover hak tak sampai bawah ni, tayamum tepuk sekali. Tepuk sekali lagi, tangan. Okey, maknanya seolah-olah dah basuh bawah ni. Dengan tayamum tadi seolah baru boleh pindah ke anggota seterusnya, dah selesai lah. Kalau basuh tak rata kan tak boleh. Jadi bila tayamum tu seolah-olah dah rata sapuan air tu di bawah tu, seolah-olah dah kena air. Seolah-olah macam tu lah. Baru pindah ke kepala. Kemudian kaki ada pula satu belah kiri. Belah kiri kata kaki. Belah kanan basuh dulu. Belah kiri tu hak tak kena air tadi. Kalau boleh sapu air, sapulah air kat atas dulu. Lepas tu tayamum. Tayamum kat mana? Muka dengan tangan juga. Kaki tak kena apa? Debu. Tayamum ni dua tu je anggota tuan-tuan semua. Kalau panggil tayamum, muka dengan tangan. Jangan nak pergi sapu pula kaki dengan debu. Sapu. Orang tanya buat apa sapu debu kat kaki tu? Tayamum kata dia. Mazhab apa pula ni? Tayamum kat kaki. Mana ada tuan-tuan anggota tayamum? Sampai kiamat. Anggota dia kaki pula. Muka dengan tangan je. Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Sapu muka dan tangan. Tu je. Tak ada tayamum di kaki. Tak ada. Okey? Kena jelas tu. Kalau mandi wajib senang. Sebab dia tidak ada anggota, dia tak ada susunan. Mandi wajib ni seluruh badan. Jadi kalau mandi wajib, kata kita di hospital mimpi, kita pergilah mandi wajib, mandilah. Mandilah, mana boleh kena air tu mandi semua. Ni tak boleh kena air di sini. Ganti kat sini, tepuk, tayamum. Muka satu, tangan satu. Walaupun ada 2, 3, 4 tempat di bahagian badan berbalut, tayamumnya sekali saja untuk mandi wajib, dia senang. Kenapa Ustaz mandi wajib senang? Pasal mandi wajib dia tidak ada anggota di seluruh badan. Dia tak ada susun kena basuh ni dulu, tak ada. Wuduk dia ada anggota susunan dia. Mula kena basuh muka dulu, lepas basuh muka, basuh tangan dulu. Ada pun mandi wajib, dia seluruh badan dia tak ada. Jadi tak ada masalah, tak adalah banyak kali tayamumnya. Sebab dia sekali semua anggota badan. Yang ni dia ada 4 anggota wuduk. Maka di sini tuan-tuan semua, apabila dia kata di sini kena hilangkan najis dulu, maka tuan-tuan semua kena ingat, apabila kita mandikan mayat kanak-kanak yang tidak bersunat. Budak ni dia tak bersunat, budak lelaki ni kata dia tak bersunat. Maka budak lelaki yang tak bersunat, di bahagian bawah kulfah dia tadi, dalam bahasa Arab sebut kulfah, orang Melayu panggil kulub. Di bawah kulub dia tadi ada najis. Kalau dia ada hidup, tak apalah, dia boleh bersih sendiri anggota dia. Tapi dia dah mati, macam mana kita nak buat? Kita nak buka kelebek tak boleh tuan-tuan semua, haram. Itu maruah mayat. Nak sunatkan dia pula, tak boleh lagi, tak boleh, haram. Panggil Tok Mudim. Tok Mudim tanya, siapa nak sunat ni?
Ni orang mati. Terkejut tengok dia. Tak pernah orang sunatkan mayat ni. Mayat tak boleh disunatkan, haram. Lalu macam mana nak buat? Maka mengikut pendapat Ibnu Hajar, kalau nak boleh bagi semayang mayat, kena tayamum. Tayamum ganti najis tu tadi. Ataupun air yang tak sampai di bahagian bawah tadi. Walaupun najis tu tak dihilangkan, mengikut Ibnu Hajar boleh. Tapi ada ulama yang kata tak boleh tayamum. Kerana syarat ni tak cukup. Syarat ketujuh. Jadi orang yang tak bersunat, ada ulama besar dalam mazhab Syafi'i, nama dia Imam Ramli, kata tak boleh disemayangkan jenazah dia. Oh, berat. Sebab apa tak boleh semayang jenazah? Pasal mandi wajib, mandi mayat dia tak sah. Sebab ada bahagian tak rata. Bila mandi mayat tak sah, semayang mayat tak boleh. Dia semayang mayat mesti lepas mandi mayat. Itu kaedah dia. Semayang mayat mesti lepas mandi mayat. Sunat lepas kafan. Tak kafan pun tak apa. Lepas tu kalau tuan-tuan nak semayang gaib, ada siapa-siapa meninggal kat mana-mana, tanya dulu, dah mandi ke belum? Ini dengar je meninggal, tuan-tuan terus angkat takbir. Allahu Akbar. Buat apa tu? Semayang mayat. Dah mandi kat sana? Tak kira dah mati, yang penting. Mana boleh macam tu? Tanya dulu, sekarang ada telefon. Semayang mayat tidak sah, melainkan selepas dimandikan. Mandi tu mesti yang sah. Jadi sebab itu tuan-tuan semua kena ambil perhatian. Budak-budak yang tak bersunat tu, kalau kita mandikan mayat, sama ada tayamum dulu baru mandikan mayat, ataupun mandikan dulu baru tayamum, boleh berlaku. Cuma saya lebih suka kita tayamum dulu baru mandi. Bersih debu tu tadi. Kalau mandi dulu, lap-lap tayamum, debu pula, nak kena basuh pula. Itu syarat. Pasal apa nak kena tayamum? Sebab kalau tak tayamum, tak boleh semayang mayat. Sebab ada air yang tak sampai di bawah kulfah tadi. Kulub tadi tak sampai air. Dan di bawah tu juga ada najis. Jadi, tak tahulah. Mungkin ada sebahagian orang-orang yang mandi jenazah ni, kadang-kadang dia tak faham benda tu. Dia kira mandi je. Bukan kira mandi aja, hukum nak kena tahu juga. Itu antara hukumnya. Tu. Kemudian yang seterusnya, syarat yang ke-8, wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Hendaklah dia mencari kiblat sebelum daripada dia bertayamum. Jadi sebab apa? Kita nak start tayamum tu cari dulu kiblat, kena tahu dulu arah kiblat. Kalau duduk lautan lah, kalau duduk di masjid dah tahu dah, tak payah cari. Okey, itu syarat dia. Syarat ni pun khilaf ulama. Ada ulama yang kata tak syarat pun. Tak apalah, kita baca je apa dia sebut. Ni kitab permulaan. Baik. Syarat yang ke-9, wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Hendaklah tayamum itu selepas daripada masuk waktu. Masuk waktu. Kalau nak sembahyang zuhur, tayamum dia bila dah masuk waktu zuhur. Itu faham? Kalau tuan-tuan nak sembahyang jenazah, tuan-tuan tak ada wudu, tak boleh ambil wudu, air tak ada, nak sembahyang mayat ni, bila nak tayamum? Masuk waktu bila? Bila masuk waktu sembahyang mayat? Zuhur, asar, maghrib, tahu tuan-tuan semua Tapi untuk tayamum, untuk sembahyang mayat, bila? Sekarang ni katalah di UKI Perdana ni tak ada air, semua tak ada air. Ada orang mati depan ni. Jadi kita nak sembahyang mayat kena ada wudu. Nak ambil wudu tak boleh. Jadi nak tayamum kena tunggu masuk waktu dulu. Bila masuk waktu sembahyang mayat? Lepas mandi. Kalau mayat tu tadi duk tengah mandi, tuan-tuan tayamum dah. Tayamum tuan-tuan untuk sembahyang mayat tadi tak sah. Tak boleh buat untuk sembahyang mayat. Sebab tayamum tuan-tuan tadi belum masuk waktu. Apatah lagi, belum mandi lagi. Dia kena lepas mandi sempurna, baru boleh tayamum. Itu masuk waktu untuk sembahyang mayat. Kalau masuk waktu, kalau nak sembahyang tahiyatul masjid, tuan-tuan tayamum untuk tahiyatul masjid. Bila masuk waktu tahiyatul masjid?
bila tuan-tuan dah masuk dalam masjid. Kalau tuan-tuan belum masuk masjid lagi, tak boleh tayamum untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kerana waktunya belum masuk lagi. Jadi kena bawa debu masuk sekali dalam masjid. Bukan tak? Masuk masjid dulu baru tayamum. Kalau di luar masjid, tuan-tuan tak masuk lagi waktu solat tahiyatul masjid. Jadi tayamum sebelum masuk masjid untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid tu. Itu tak boleh. Sebab maknanya belum lagi masuk waktu. Jelas insya-Allah. Jadi syarat yang ke-9, hendaklah bertayamum itu setelah masuk waktu. Tak boleh tayamum sebelum masuk waktu. Jadi saya tanya tu sebab kalau sembahyang fardu ni orang jelas dah zuhur bila masuk waktu baru tayamum kan. Cuma sembahyang lain. Sembahyang mayat tu bila masuk waktu sembahyang mayat. Sembahyang mayat tu masuk waktu bila mayat tadi dah dimandikan. Kalau belum dimandikan lagi, tak masuk waktu lagi. Dan syarat yang ke-10, wa an yatayammama likulli fardin. Hendaklah dia bertayamum bagi setiap fardu. Satu tayamum, satu fardu. Tak boleh satu tayamum, 2-3 fardu, tak boleh. Misal kata tuan-tuan semua, sekarang ni kita duduk di hospital. Kita pun tayamum tadi, ambil air sembahyang, kemudian tangan tadi pakai drip tadi, tayamum. Tak batal wuduk kita. Sampailah masuk waktu asar, tak batal, tak ketuk, tak apa, tak sentuh perempuan. Masuk waktu asar, nak sembahyang asar, kena buat apa? Wuduk tak batal. Tayamum kena tayamum sekali lagi. Tepuk debu, sapu muka, tepuk debu, sapu tangan. Tak batal juga wuduk zuhur tadi. Masuk maghrib pun tak batal lagi. Apa jadi tuan-tuan semua? Tayamum je batal. Nak kena tayamum sekali lagi. Masuk maghrib, lepas main maghrib, batal lah wuduk tadi. Isyak, isyak kena buat proses yang tadi semula. Jadi dia kata, oh susah lah ustaz. Elok-elok sihat, satu je wuduk. Ni sakit 2 pula wuduk dengan tayamum. Patut sakit lagi kurang. Allah Ta'ala nak bagi pahala. Macam tu. Allah Ta'ala nak bagi pahala kat kita. Jadi ada bertambah sikit. Azan ke? Azan dulu sekejap. Lepas tu saya nak sambung sikit hurai. Okey, baik tuan-tuan semua. Syarat yang ke-10 dan yang terakhir pada malam ni, iaitu hendaklah satu tayamum tadi untuk satu fardu sahaja. Tak boleh tayamum untuk banyak fardu. Jadi kalau kita mandi wajib, sebab tayamum ni dia boleh untuk ganti wuduk dan mandi wajib. Jadi seorang perempuan, dia bersih daripada darah haid misal kata, dia kena mandi wajib. Tapi dia mandi wajib, air tak ada. Ataupun air tak ada ni susah. Tak payah buat lah. Contoh air tak ada di Malaysia ni jarang berlaku. Jadi dia berhenti darah haid, tapi dalam masa yang sama dia accident, patah tangan ke apa, dia pakai seming kat sini. Jadi tuan-tuan semua, dia pun mandi wajib lah. Lepas daripada berhenti darah haid, wajib dia mandi wajib. Untuk sembahyang dan juga untuk suami dia bersetubuh dengan dia. Lepas pada tu tuan-tuan semua, dia mandi apa semua, suruh badan, di bawah semin ni tadi tak kena air. Air tak kena ni. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, dia kena apa benda? Dia kena ganti dengan tayamum. Tepuk, sapu muka, tepuk, sapu tangan. Baru dia boleh sembahyang. Ganti bawah ni, bawah semin ni. Okey, selesai situ. Masuk asar sekarang, tu zuhur ni. Masuk asar sekarang, dia kena tayamum lagi. Sebab tayamum tadi laku untuk satu fardu saja. Masuk maghrib tayamum, masuk isyak tayamum. Jadi selama dia duk pakai semin ni, tuan-tuan semua, berapa bulan? 3-4 minggu dia pakai, lagi itulah dia kena tayamum. Sebab tu tuan-tuan semua, ramai orang menganggap benda tayamum ni benda simple, dia tak payah belajar lah, kita ada air tu. Bukan pasal masa ada air saja. Pakai semin ni pun kena tayamum. Jadi satu fardu, satu tayamum. Itu syarat yang ke-10. Jadi tayamum tadi hanya laku untuk satu fardu sembahyang tadi, zuhur tadi je. Untuk sembahyang asar, kena tayamum lain. Untuk sembahyang maghrib, tayamum lain. Mandi wajib tak payah.
Sebab mandi wajib anggota lain dah sah. Hak ni, hak tak sampai bawah semin ni. Nak ganti ni. Jadi untuk ganti tu selagi duk pakai semin, itu. Bila dah buka semin nanti, buka, apa nak kena buat? Nak kena mandi balik ke? Tak. Ambil air jiru kat sini je. Selesailah mandi wajib dia, dia boleh semayang dah. Ambil wuduk, semayang. Tak perlu tayamum apa semua dah. Sebab sini dia tak kena air. Itu kena faham. Okey? InsyaAllah. Cuma ulama kata, terakhirnya, kes wanita tadi, dia tayamum untuk satu fardu, satu tayamum. Menyerahkan diri kepada suami untuk disetubuhi juga fardu. Betul tak tuan-tuan semua? Wajib wanita, isteri, serahkan diri kepada suami dia bila diminta. Suami kata jom, dia kena bagi. Kalau dia tak bagi, dia panggil nusyus. Dosa besar. Bila diminta oleh suami, isteri kena serahkan tubuhnya. Jadi hukumnya fardu ain. Tetapi untuk fardu ini, tak perlu tiap-tiap kali nak bersama kena tayamum. Tak, sekali cukup dah. Kan? Letih. Lepas dia kes tadilah lah kan. Dia lepas pada haid tadi, dia ada ni berbalut tangan. Sekali nak bersama, tayamum. Nak bersama sekali lagi, tayamum. Nak bersama, tak perlu. Sekali tu je untuk kes tayamum. Untuk kes bersama, sekali tayamum boleh bersama. Berapa kali, 2, 3, 4, 5, 6 kali pun tak ada masalah. Walaupun dia wajib, tapi dia ambil hukum sunat dalam bab ni. Dia tak wajib tayamum untuk setiap waktu. Menyerahkan diri pada suami itu wajib. Tapi dia tak pakai hukum wajib. Dia pakai hukum perkara sunat. Tapi untuk sembahyang fardu apa semua, macam tu lah. Setiap fardu, masuk je waktu, tayamum. Masuk je waktu, tayamum. Boleh kan? Jelas tuan-tuan semua? InsyaAllah. Kalau tak betul macam ni tuan-tuan semua, ibadat kita tak sah lah. Dan tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita buat tu tak tahu ke mana. Kita main agak-agak je. Aku rasa tak payah tayamum kot, sikit ni. Mana boleh. Kalau kita belajar ambil wuduk kan, ada sisi ikan pun kita kena buat. Apatah lagi kalau balut ni, drip tu semua besar. Jadi macam mana tak kata air tu? Itu kena gantilah. InsyaAllah, bulan depan ada sikit lagi bab tayamum ni. Iaitu rukun tayamum. InsyaAllah. Sambungnya bulan depan. Rukun dan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. InsyaAllah. Di kuliah sebulan sekali lagu tu lah. Bulan depan pula. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.